Pengenalan tamadun India merupakan antara tamadun yang paling tua. Telah mengalami peningkatan yang sangat mengagumkan dalam bidang ekonomi, pemerintahan dan pentadbiran, kebudayaan, teknologi dan keagamaan. Lokasi dari lembah Indus ke lembah Ganges. Perkembangan tamadun India. Perkembangan tamadun India berlaku apabila pusat tamadun beralih dari lembah Indus ke lembah Ganges. Perubahan ini merupakan tahap kedua dalam tamadun India yang menjadi asas penting kepada perkembangan tamadun. Perkembangan di sekitar lembah Ganges membawa kepada kemunculan kerajaan-kerajaan kecil iaitu Janapada. Kemudian berkembang bentuk kerajaan yang lebih besar iaitu Mahajanapada. Pembentukan kerajaan-kerajaan ini telah mewujudkan kerajaan Magadha. Magadha muncul sebagai kuasa terpenting yang berjaya menguasai kerajaan lain di India antara tahun 540 hingga 490 semasa Masih. Dikaitkan dengan kedudukannya yang strategik di lembah Ganges yang membolehkannya mengawal laluan perdagangan utama di Sungai Ganges. Ia memainkan peranan penting dalam tahap perubahan sistem politik di India melalui perluasan kuasa. Ia turut menjadi asas kepada kewujudan kerajaan lain seperti berikut: Dinasti Nanda, Dinasti Maurya dan Dinasti Gupta. Perluasan kuasa merujuk kepada usaha sesebuah kerajaan atau raja untuk menguasai dan memperluas pengaruh di sesebuah kawasan atau usaha untuk mengatasi pihak lain. Pada peringkat awal, perluasan kuasa dilakukan secara fizikal tetapi berubah secara keagamaan yang menekankan aspek kesejahteraan dan kedamaian. Faktor perluasan kuasa adalah dasar pemerintahan, kewangan, sumber manusia, kekuatan ketenteraan dan diplomasi keagamaan. Fizikal. Perluasan kuasa yang dilakukan oleh sesebuah kerajaan dengan menguasai wilayah-wilayah lain. Dinasti Nanda pada 345 sebelum Masihi hingga 321 sebelum Masihi. Perluasan kuasa dilakukan dengan kekuatan ketenteraan iaitu pasukan tentera terbagi kepada tiga. Yang pertama 20,000 kavaleri, yang kedua 200,000 infanteri, yang ketiga 3,000 tentera bergajah. Yang kedua, Pataliputra iaitu Patna hari ini merupakan pusat pemerintahan empayar ini. Dinasti Maurya pada tahun 322 sebelum Masihi hingga 180 sebelum Masihi. Pada zaman pemerintahan Chandragupta, Maurya dan Asoka, mereka berjaya memperluaskan empayar yang meliputi wilayah Bengal iaitu timur hingga Kush iaitu barat. Pusat pemerintahan terletak di Pataliputra. Chandragupta Maurya. Perluasan kuasa dilakukan dengan kekuatan ketenteraan iaitu pasukan tentera 9,000 tentera bergajah, 30,000 kavaleri, 600,000 infanteri. Asoka berusaha menguasai Kalinga, namun apabila 100,000 terkorban dan 150,000 orang kehilangan harta benda, Asoka mula mengubah rasa yang lebih toleran. Dinasti Gupta pada 320 Masihi hingga 550 Masihi. Perluasan kuasa diterajui oleh Chandragupta I yang memerintah antara tahun 320 Masihi hingga 330 Masihi. Pusat pemerintahan di Pataliputra. Menguasai kawasan yang luas menganjur dari Punjab hingga Bengal. Kedua, keagamaan. Kaedah keagamaan dan kemanusiaan berbeza kerana tidak bergantung pada sempadan wilayah yang tetap, sebaliknya merentas sempadan. Dinasti-dinasti berikut yang menggunakan kaedah keagamaan dalam perluasan kuasa adalah dinasti Maurya. Selepas Perang Kalinga, Asoka menghentikan usaha perluasan kuasa secara fizikal. Sebaliknya menumpukan pengembangan kepada agama Buddha. Undang-undang dan peraturan yang ditetapkan dalam pemerintahannya telah diukir pada Tiang Asoka dan diletak di kawasan strategik. Misi pengembangan agama Buddha giat dilakukan ke Tibet, Nepal,
Alexandria, Antioch, Bactria dan Burma. Yang keempat, pada zaman Gupta, penekanan diberi kepada agama Hindu. Kelima, Raja Samudra Gupta dikenali sebagai Kawiraja, iaitu Raja Penyair kerana puisi berbentuk keagamaan. Yang keenam pula dan terakhir, zaman Gupta dikenali sebagai zaman keemasan dalam agama Hindu.